Ni lah akad tangan. Ni. Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, katanya. Lepas pada tu, inilah khalifah selepas aku, gini macam-macam lah dia kata. Dan dengan ancamannya banyaklah dalam riwayat Syiah, riwayat yang tak betul, panjang lah, tak kira lah. Ya akad tangan. Tiba-tiba Nabi SAW wafat. Maknanya jadi khalifah tu selalu lepas pada Nabi mati tu selalu. Tiba-tiba lepas pada Nabi SAW wafat, lantik Abu Bakar. Lepas pada Abu Bakar, lantik Umar. Lepas pada Umar, lantik Osman. Ia kepak tu baru Sayyidina Ali. Maknanya sahabat hak sebelum pada tu tak ikut Nabi. Nabi pesan pada hanya bukan seorang, lama gitu mah. Tak ada sekecil-kecil sahabat, siapa sebesar-besarnya duduk dia. Tak kata apa. Tidak kata apa. Kan Nabi pesan dulu, mana boleh nak lantik Abu Bakar, mana boleh nak lantik Umar, mana boleh nak lantik Uthman. Tak ada siapa dia kata. Tak ada siapa kata. Kalau ada sungguh Nabi kata, mesti sahabat ni ada bunyi. Ni tak ada bunyi. Tak ada bunyi enggak. Menunjukkan benda tu tak ada. Tu kita ahli sunnah buat kesimpulan gitu. Kalau sahabat seramai tu tak ada kata gapo, bermakna benda tu tak ada. Kalau ada sungguh yang tegur dah, setara ni dia tegur dia. Bukan benda besar ada. Setara ni dia tegur. Apatah lagi kalau benda besar. Kita pegang gitu. Sebab apa? Sebab dia tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Sahabat tidak. Dalam kita ahli sunnah ni, ulama-ulama ni, mazhab ni, ada mazhab seperti Daud Zahiri, dia tak terima ijma'. Ijma' hak orang lain terima, dia tak terima. Tapi dia terima ijma' sahabat. Kalau ijma' sahabat akad tangan, ijma' lain tak. Maknanya ayatnya sahabat ni tinggi kedudukannya di sisi ahli sunnah wal jamaah. Hak dia tak terima hak lain, tapi sahabat dia terima. Maknanya sahabat ni tinggi kedudukannya. Sahabat tidak akan bersepakat atas perkara yang tak betul. Dalam riwayat ini orang lain tegur, dan Abu Sa'id pun ada juga sebut kemudian. Tapi dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada sebut Abu Sa'id sendiri tegur. Abu Sa'id sendiri tegur. Boleh jadi peristiwa yang sama, mula-mula kawan itu tegur, lepas tu dia pula pergi tegur. Ataupun peristiwa yang lain pun boleh jadi. Sebab dalam riwayat Muslim ada sebut kemudian dibina mimbar itu di Padang tadi. Maknanya Marwan buat pula lah. Bila buat pula dia tegur pula. Dalam riwayat itu disebut Abu Sa'id tegur. Abu Sa'id pegang dia. Jangan. Ya tak. Dia kata tak boleh. Hak kamu tahu tu tidak ada lagi. Sudah tak ada. Qad dhahaba ma kunta ta'lam, kata dia. Hak kamu tahu tu, zaman yang kamu tahu tu sudah tidak ada sekarang. Kata dia. Dengan sebab itu kita tak boleh buat lagu tu. Buat lagu ni. Maknanya khutbah dulu. Sebab apa? Kalau khutbah kemudian orang pergi tinggal. Kalau khutbah dulu supaya jemaah tu tunggulah, sembahyang tu lebih penting kan. Sembahyang tu hak lebih penting. Jadi kena tunggu. Sembahyang jemaah tu asalnya khutbah dia duduk kemudian. Hak tu lah apa ni? Hak dalam surah jemaah tu kan. Idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ayat tu turun ketika khutbah tu selepas jemaah sembahyang, bukan sebelum. Bukan sebelum. Ketika selepas sembahyang, pada masa tu. Pada siapa dah sembahyang dah dalam keadaan susah, dalam keadaan kemarah, makanan tak ada. Bila ada orang mari jual barang, maka tu pergi wa tarakuka qa'ima. Allah Subhanahu wa taala tegur. Dan pada masa tu tidak ada lagi hukum banyak berkenaan dengan khutbah ni, setara mana kena dengar, tak boleh lara, tak boleh begitu, tak ada lagi. Allah Subhanahu taala tegur. Orang-orang yang musuh sahabat ni, kata tengok dalam Quran sendiri sebut, adakah patut sahabat-sahabat ni tengok Nabi duk cacah seorang dalam masjid tu?
Satunya, dia tidak faham hak ni khutbah pada masa mana. Dulu mula-mulanya supaya jemaah ni khutbah kemudian, bukan spoiler ni, khutbah kemudian. So yang kedua, banyak khutbah ni ikatan dia tak ada banyak pada masa tu. Dua, yang ketika sahabat tidak tahu setara tu mustahaknya khutbah tu kena dengar khutbah. Yang keempatnya, keadaan tu terdesak, makanan sikit. Jadi bila ada orang pergi jual, dia pergilah, gaduh-gaduh lah pergi. Itu yang keempat. Yang kelima, kita nak kata ni kalau dia lagu tu sama, lepas pada tu ada kan lagu tu, lepas pada dia tegur, lepas pada tu ayat Quran, tak ada. Jadi kita tak boleh kata. Yang keenamnya, sahabat-sahabat ni istimewanya siapa dia? Apa? Pasal Allah SWT sendiri ajar dia, bukan sebab kita. Kalau dia salah, Allah SWT tegur. Maknanya sahabat-sahabat ni dibentuk dengan Quran. Dibina generasi sahabat itu dengan Quran. Memanglah dia ada silap pada masa tu. Lepas tu adakah? Tak ada. Itu dalam keadaan tidak tahu. Dan kemudiannya dia jadi bertukar, khutbah jemaah itu jadi duduk di awal. Hak ni pula, hak ni khutbah hari raya ni duduk akhir, yang ni selepas daripada sembahyang. Itulah hak selalu Nabi SAW buat. Tetapi banyak juga riwayat yang menyebutkan ada juga yang buat sebelum daripada sembahyang raya, supaya hari jemaah. Riwayat daripada Umar sendiri yang buat lagi. Tidak sama, tapi ada. Daripada Uthman ada juga buat lagu tu. Maknanya kalau Marwan buat, tidak jadi masalah. Sebab apa? Sebab alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Itu sunnah khulafa. Walaupun tidak sama, yang ini mengikut keperluan. Kalau ada perlu, ada perlu. Orang-orang yang musuh ni, sahabat-sahabat ini, dia kata macam mana orang tidak larinya kalau khutbah selepas sembahyang? Dan muka duk maki Sayyidina Ali, kata dia dalam khutbah tu. Dia kata lagu tu. Sebab tu orang lari. Tak ada kena-mengena dengan hak tu. Tak ada kena-mengena. Tak ada satu pun riwayat yang sahih yang mengatakan Marwan dia duduk maki Sayyidina Ali dah atas khutbah. Kalau dia duduk maki sungguh, macam mana anak-anak Sayyidina Ali duduk sembahyang di belakang dia? Tak ada maruah benar. Waktu baik pula tu dengan maruah tu, ada hubungan kekeluargaan pula. Nikah tu menikah ni anak beranak. Lagu mana? Tak lah. Mana kalau ayah kita, tok kita dimaki datang membar tu depan orang ramai, kita ni tetap baik dengan dia, takkan lagu tu. Itu menunjukkan tak betul semua cerita tu. Tidak sabit tu. Tapi masalahnya keadaan umat Islam berpecah. Ini kerana perpecahan politik lah. Dia tidak nanti adanya maki hamu kepada Sayyidina Ali. Ada masalah politik, memang dia akan jadi lagu tu. Dia adalah buat tak saya dengar, tak saya gitu gini. Bila-bila masa pun dia ada buat tu. Dia fikir lebih baik kita letak depan, bukan untuk sama. Dengan sebab itu kita Ahlus Sunnah hak terima hak ni, mana ada buatnya lagu tu. Paklah ni tak ada buat, tapi nak rayaknya dalam sejarah ni ada. Dan benda ni bukanlah suatu benda yang tetap sangat, tak boleh berganjak dak. Kalau tak boleh berganjak langsung, macam mana Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman buat? Mereka pun tidak buat sama juga. Sekurang-kurangnya menunjukkan harus. Terutama ada sebab-sebab dalam keadaan-keadaan tertentu. Tetapi Nabi SAW tak pernah buat. Betul, tahu hak mana hak lebih molek. Nabi SAW buat hak moleknya. Sebab tu sahabat-sahabat dia tegur lah. Nabi tak buat lah betul. Kalau ada Sayyidina Uthman buat, dia bukan buat sama. Mana dia tegur lah. Dia takut berubah sunnah Nabi SAW. Jadi nampak keras sikitlah sahabat ini. Begitu juga kalau dalam masyarakat ni orang nampak orang yang bawa cara hadis ni keras sikit. Memang sebab dia ikut cara sahabat. Kalau salah dia tegur. Walaupun benda tu orang nampak kecil, dah sahabat dia lagu tu kecil, dia tegur. Kalau hak tak serupa dengan Nabi SAW, itu caranya. Tak boleh kita dalam setengah-setengah perkara tu nak bertolak ansur. Padahal benda tu tak boleh bertolak ansur. Kalau tak boleh bertolak ansur, kita koyak. Orang yang jenis lagu ni orang mengaji hadis. Sebab tu kita nampak kadang-kadang tak serupa dengan orang sikit.